Jadi nak sebutnya tadi tu kan, kita catat dengan niat kita nak sampaikan. Ataupun balik ni cubalah tulis dalam WhatsApp, patut share. Hari ni ilmu yang Umi, yang ibu dapat, share pada anak. Subhanallah. Itu yang kelompok yang kita mampu sampaikan, betul kan? Allahu Akbar. Jadi nak cerita surah Wadduha ni, 6 bulan wahyu ditahan, wahyu tak turun. Sampai ketika itu kaum musyrik di Mekah ni tahu tak dia cakap apa pada Rasulullah? Kaum musyrik ketika itu mengatakan bahawa Muhammad bukan jadi nabi lagi sebab wahyu dah tak turun. Yang kedua, mereka kata Muhammad sudah pun gila. Sebab apa? Nabi Muhammad kelihatan ketika itu naik turun bukit. Pagi naik, tak lama turun, petang naik lagi, tengah hari turun naik bukit. Sedang mencari-cari, mana wahai kamu? Malaikat Jibril, kenapa engkau tak ada turunkan wahyu seperti biasa? Ya Allah, betulkah sebagaimana yang mereka kata, aku bukan nabimu lagi? Bayangkan kita kalau satu hari tak boleh berhubung dengan orang yang kita sayang, anak kita. Telefon pagi tak boleh, mesej tak balas, tengah hari pun tak boleh, petang pun tak boleh. Agak-agak kita buat apa? Resah gelisah, rasa petang tu juga, bang, mai kita pergilah bang, rumah anak pun tak jauh, dalam 3 jam je, kok berlaku apa-apalah. Kenapa tak boleh nak kontak ni? Kita mungkin drive, bawa, ajak suami pergi, betul tak? Sebab terputus hubungan 1 hari ya. Tapi Rasulullah diuji dalam peristiwa ini bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, tapi 6 bulan. Terputus surat cinta daripada Allah, tak ada khabar berita. Apa kedudukan ni? Betul ke ni? Allah telah membiarkanku, Allah telah meninggalkanku. Aku buat salah apa? Duduk tanya, naik turun bukit. Sampai orang kata Muhammad sudah gila, Muhammad ditinggalkan Tuhan dia, Muhammad bukan jadi nabi lagi. Macam-macam fitnah yang berlegar sampai Rasulullah terdetik dalam hati, benarkah aku bukan lagi nabi? Kenapa Allah membiarkanku? Pernah tak ibu-ibu sekalian, hidup kita melalui saat ni, kita rasa suami tak endahkan kita, anak buat tak tahu, kawan tak tahu, lepas tu doa pula Allah tak tunjuk. Kenapa Allah? Kenapa Allah tak tunjuk? Ya Allah, aku doa saban hari, aku buat amalan-amalan ni, kenapa suami tak berubah lagi? Kenapa anak tak berubah? Kita rasa kita dibiarkan, kita rasa kita dipinggirkan, kita rasa Allah tak tolong kita, kita rasa Allah tak sayang kita. Betul kan? Sebab itu, bila turunnya surah Wadduha ini, subhanallah, satu kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan ada para ulama mengatakan, kesedihan Rasulullah saat ini lebih sedih ketika kehilangan anak lelakinya. Maksudnya punya resah gelisah, menangis Rasulullah, ketakutan, sedih Rasulullah melebihi daripada kehilangan kematian orang yang disayangi. Masya Allah. Sebab terputus surat cinta dengan Allah kan. Okey, baiklah, kita tengok satu persatu ayat daripada surah Wadduha. Allah memulakan dengan Wadduha. Waw tu waw apa? Ibu-ibu kalau belajar, saya rasa kat sini mungkin banyak belajar kot ni, belajar tadabbur. Ada kelas tadabbur Al-Quran tak? Subhanallah. Ada kelas ni tak? Kelas bahasa Arab? Tak ada. Tak apa. Waw tu, kalau siapa pernah belajar, waw tu maksud dia waw qasam, iaitu waw sumpah. Yang duduk depan Wadduha tu. Waw tu. Kalau duduk di tengah-tengah, dia boleh jadi dan. Jadi di situ Allah berfirman dengan kalimat Wadduha, iaitu demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Sekarang waktu apa ni ibu-ibu? Waktu duha ni. Sekarang siapa yang bersumpah? Allah yang bersumpah. Allah bila nak menyatakan sesuatu, Allah tak perlu bersumpah untuk menyatakan sesuatu, nak menguatkan. Betul atau tidak? Sebab Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan, Allah yang atur semua perkara. Tapi bila Allah memulakan dengan kalimah sumpah, nak kata benda ni betul-betul besar, benda ni betul-betul penting. Wadduha, demi waktu duha. Kalau saya bersumpah, ibu-ibu tak percaya, memang tak pelik sebab saya manusia biasa. Kalaulah saya bersumpah, contoh, saya bersumpah sekejap lagi akan duduk bersama kita yang hadir bersama ni, Perdana Menteri kita Tun Mahathir akan datang sekali kuliahan. Percaya tak? Tak percaya. Saya kata saya bersumpah. Memang kejap lagi, ni ada mesej ni, kejap lagi dia sampai.
nak ikut kuliah sama. Percaya tak? Ustazah cakap tak percaya? Harus saja, betul kan? Memang taklah. Subhanallah. Nak sebut kita kalau manusia bersumpah tak pelik, betul kan? Sebab kita lemah, sebab kita tak ada apa-apa. Tapi bila Allah mula guna perkataan dengan sumpah, ini satu benda yang Allah nak menyatakan, bagi perhatian ini sangat penting. Allah nak bagi keyakinan, sedangkan Allah tak bersumpah pun kita yakin. Sebab Allah itu Tuhan sekalian alam. Tapi bila Allah sebut wadduha, demi waktu duha. Sebab apa? Waktu duha akan mengeluarkan satu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang sejuk, betul tak? Waktu duha. Waktu duha start pukul berapa ibu-ibu? Kalau subuh habis pukul berapa? 7. Subuh habis pukul berapa sekarang? Belakang, pukul berapa subuh sekarang ni? 7.20 habis. Jadi waktu duha dia start 20 minit selepas waktu syuruk. Maksudnya habis waktu subuh. Jadi dalam 7.40 itu dah boleh solat duha. Kan waktu duha ni cahaya dia keluar macam mana? Sejuk, betul tak? Cahaya bersih, suci, betul kan? Subhanallah. Bayangkannya daripada malam yang kelam tiba-tiba keluar cahaya duha. Rasulullah ketika terputus wahyu dengan Allah, hidupnya seperti gelap, suram, gelisah, rasa gelisah. Tiba-tiba keluarlah cahaya, datanglah wahyu Allah. Betapa bahagia, betapa gembiranya Rasul bila melihat cahaya daripada Allah, ibarat cahaya duha daripada malam. Sebab lepas tu kita tengok, cuba kita tengok ayat selepas tu, walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi, walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila dia telah pun sunyi ataupun telah gelap gelita. Kalau kita tengok waktu malam, bayangkan ya, kalau kita duduk waktu malam, tiba-tiba malam itu pun tak ada bulan, blackout satu Malaysia. Blackout satu Malaysia maksudnya lampu jalan pun tak ada, bulan pun tak ada, bintang pun tak ada. Kita berada di rumah kita, dan rumah kita tu besar, bukan kecil. Apa perasaan kita ketika itu? Gelap gelita. Dan tak ada lampu, tak ada apa-apa, gelap. Kita rasa macam mana? Takut lagi? Lemas. Cemas, rimas, dan kita boleh jadi lemas. Rasa macam tak cukup oksigen. Sebab tak nampak apa-apa, gelap. Kita akan rasa lemas, kita akan rasa rimas. Lepas tu kita usaha juga berjalan. Bila kita usaha berjalan, mungkin kita akan langgar, betul tak? Kita akan meraba-raba dan mungkin kita akan langgar meja, langgar kursi. Macam-macam kita langgar. Ini perumpamaan walaili iza saja, dan demi waktu malam apabila dia mula kelam, gelap gelita. Masya Allah. Manusia yang berada dalam gelap gelita, hidup dia macam tu. Ibarat tadi tu, resah gelisah, rimas, tak tentu arah. Rumah ada, kereta ada, bukan tak ada, tapi tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, rumah yang selalu kita jalan pun kita boleh langgar, meja apa semua. Nak cari mana lampu, nak cari mana lilin nak dipasangkan. Ramai tak orang yang hidup atas muka bumi dan keadaan terang, tapi dia hidup resah gelisah? Ramai tak? Ramai. Yang hidup tak tenang, bukan tak ada gaji besar, tapi hati tu, dalam hati tidak ada ketenangan. Inilah perumpamaan bila orang hidup tidak ada cahaya daripada Allah, ibarat malam yang gelap. Walaupun rumah tu besar, tiba-tiba rasa sempit, rasa rimah, rasa resah gelisah. Subhanallah. Ramai mana orang sebab nak cari ketenangan hidup, nak cari kebahagiaan, dia pergi melancong sampai luar negara, pergi New Zealand contoh. Dia pergi seminggu. Sebab apa? Nak me time, nak cari kebahagiaan. Balik daripada bercuti, bergaduh laki bini. Sebab habis. Awaklah nak pergi bercuti, awaklah ni, hutang orang pun tak bayar, gini. Rupanya dia pergi sana, jauh perjalanan tu, yang dia boleh cari adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sebenar ada di mana? Di dalam hati. Ada yang jawab di rumah kan? Ya, di rumah, di masjid, di dalam hati. Ada dalam ni, tak perlu cari lain-lain. Ia hanya perlu disirami dengan apa? Bacaan ayat Al-Quran, zikir. Kan itu dah disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman,
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya sahaja dengan kamu ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kamu akan tenang, akan bahagia. Allah dah sebut. Kadang orang cari bahagia, pergi shopping, pergi jalan sana, pergi makan sana, cari bahagia. Tetapi tak jumpa, bila balik rasa gelisah, tidur tak tenang, bangun pagi esok muka serabut. Allah dah sebut ulang banyak kali. Hanya sahaja dengan kamu ingat Allah, sama ada baca Quran, zikir, semayang, apa saja, itu akan memberikan kamu rasa tenang, bahagia. Subhanallah. Ada orang nak rasa cari tenang, dia pergi sampai ke Mekah kan. Kejap pergi umrah, kejap pergi umrah. Kali ke-10 pun muka rasa gelisah lagi. Muka tak tenang, mulut keluar lagi perkara yang tak elok, mengumpat tak boleh berhenti lagi. Sebab ramai orang pergi Mekah, dia hanya jumpa Kaabah tapi tak jumpa pemilik Kaabah. Ramai yang pergi Mekah, pergi ke Raudah, tak jumpa cinta Rasulullah yang dia dapat selfie di Raudah. Minta maaf. Sebab sebenarnya semua itu ada di dalam hati kita. Bila kita ingat Allah, bila kita zikrullah dan sebagainya. Subhanallah.